உள்ள பூந்து சரக்கு தூக்குறோம். எவன் செத்தாலும் பரவாயில்லடி, என் அத்தான் அழணும். புரியுதா? புரியுது. Berlatar pada tahun 1960 di kota Tuticorin, India, cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah pembantaian yang dilakukan oleh keserakahan anggota mafia karena menginginkan seluruh barang haram, di mana seorang pimpinan mafia yang tiada lain adalah pemilik asli barang haram tersebut yang bernama Tilagan segera datang ke TKP meskipun saat ini dirinya sedang melakukan doa di kuil. Setibanya Tilagan di gudang barang haram, si istri bernama Anjali yang ikut dengan suaminya ke gudang mendengar jeritan isak tangis anak kecil yang membuatnya seketika penasaran dari mana asal tangisan itu berasal dan betapa dibuat histerisnya Anjali tatkala kedua orang tua bayi itu sudah maut akibat menjadi korban dari pembantaian tersebut. Anjali yang khawatir dengan keselamatan sekaligus keberlangsungan hidup anak kecil tersebut meminta kepada suaminya untuk memberikan izin supaya bisa mengadopsinya, di mana Tilagan yang melihat jika istrinya bersungguh-sungguh menginginkan bayi langsung memberinya izin saat itu juga. Semenjak kehadiran sang buah hati, keluarga mafia yang sering kita lihat sangar, kejam, dan lain-lain, kini terlihat lemah lembut ketika sedang berada di dekat sang anak. Dan karena anak kecil tersebut saat ini telah diasuh oleh keluarga Tilagan, ia pun memberi nama dengan sebutan Pari. Siri, Pari, Siri, Pari, Siri. Meski setiap harinya Pari dikelilingi oleh orang baik dan penuh kehangatan, keanehan malah menimpanya tatkala Pari tidak pernah tertawa atau senyum yang membuat Anjali sebagai ibu sangat khawatir takut sesuatu buruk terjadi kepada putranya. Maka dari itu, Anjali segera membawa Pari ke dokter untuk memeriksa kondisi sekaligus alasan kenapa anaknya tidak pernah tertawa, yang di sana si dokter menyebutkan bahwa gejala awal Pari seperti sekarang kemungkinan besar terjadi trauma saat dirinya melihat pembantaian yang terjadi di keluarganya waktu itu. Apa kuliah pada trauma ular stay. That time will heal. Berbagai upaya telah Anjali dan suaminya lakukan demi bisa membuat putranya tertawa lepas, namun semua usaha terasa sia-sia karena pada saat genap usia 6 tahun, dirinya masih tidak bisa tersenyum yang akibatnya sering menjadi bahan bulian termasuk dari teman-teman sekolahnya. Namun meski begitu, Pari yang tak terima jika dirinya diperlakukan buruk pun selalu membelas apa yang temannya perbuat. எல்லாரையும் போட்டு அடிக்கிறான், என்னையே முறைக்கிறான், அவன் கோவத்தை சேனலைஸ் பண்ணுங்க, என்ன பிடிச்சிருக்குன்னு பாரு. Anjali, seorang istri yang sudah siap menjadi ibu, tak pernah sekalipun membentak atau memarahi Pari meski selalu melakukan kekerasan kepada teman sekelasnya. Ia justru mengembangkan kemampuan Pari dan memasukkan ke sekolah khusus pencak silat. Ketika Pari beranjak dewasa, dirinya harus menerima kenyataan pahit ketika sang ibu memberikan fakta mengejutkan, yaitu Pari bukanlah anak kandungnya, melainkan seorang anak yang ia temui pasca tragedi naas yang terjadi, yang meskipun dirinya bukan anak kandung, tak pernah sekalipun sang ibu membiarkan orang lain menjahatinya. Fakta tersebut tentu saja membuat Pari sangat dibuat sedih, di mana kesedihan Pari semakin menjadi setelah sang ibu menghembuskan napas terakhirnya. Pari yang saat ini sedang menghulang di depan tumpukan kayu kremasi ibunya, tiba-tiba dihampiri seorang wanita cantik bernama Rukmini yang juga sedang mengalami keterpurukan tatkala ibunya meninggal dunia, yang meskipun dirinya juga tengah bersedih, ia tetap saja berusaha menghibur Pari, orang yang baru saja dikenalnya. உன் பேர் என்ன? Pari. பாரிவேல். அதான என்னோட ஃபுல் நேம். சிரிக்க பழகு. Semenjak tiadanya sosok ibu di kehidupan Pari, kini dirinya selalu mengikuti sang ayah kemanapun pergi. Hal itu ia lakukan demi memenuhi keinginan mendiang sang ibu yang memintanya untuk melindungi sang ayah meskipun hubungan antar keduanya tidak akur. Sehingga ketika Pari dan sang ayah pergi, sekelompok musuh tiba-tiba menyerang dan... Pengorbanan yang Pari lakukan membuatnya berhasil diakui oleh sang ayah sebagai anak. Hal tersebut tentu saja membuatnya bahagia karena usahanya selama ini demi membuat sang ayah bisa meliriknya, kini bisa tercapai sesuai harapan. Ya, irumbu kai, Pari.
Beberapa tahun kemudian, lebih tepatnya pada tahun 1993, di salah satu dermaga yang ada di Afrika, saat ini negara tersebut sedang mengalami konflik besar-besaran, sehingga apabila ada yang ingin pergi dari negara tersebut untuk kerja atau niat lain, maka harus membayar terlebih dahulu kepada polisi korup. Everybody must go. Hey, stand back there and stop your ID. Di sisi lain terlihat beberapa pemberontak yang sedang menunggu sebuah kontainer berisikan senjata yang dipesannya dari salah satu bandar senjata. Namun betapa dibuat terkejutnya mereka ketika isi kontainer tersebut malah berisikan ikan bandeng, peda, dan jenis ikan lainnya. Kembali ke negara India, saat ini Tilagan sedang bersiap untuk menghadiri acara pernikahan putri tercintanya, yaitu Pari, di mana istri baru Tilagan bernama Siti yang sedikit tidak suka dengan Pari, memintanya untuk berpakaian biasa saja. Karena maaf, yang menikah juga cuma anak angkat, yang mana omongan tersebut membuat Tilagan kesal sehingga mengancamnya untuk tidak menyebut putranya seperti itu lagi. அவன் மூத்த மவன் பாரி என்னோட இரும்பு காய். Dan inilah wajah Pari saat ini. Ia dikenal ganas, sangar, dan selalu menghabisi siapapun yang mencoba menghalangi jalannya. Hari ini ia berperilaku lembut karena tak ingin acara pernikahannya berantakan, di mana Pari menjadi satu-satunya penguasa di muka bumi yang berani mengumpulkan semua musuh, pengkhianat, calon musuh, dan lain sebagainya untuk memintanya tidak berbuat onar ketika acara pernikahan dirinya. Ia juga mengumumkan bahwa mulai saat ini dirinya akan rehat dari permafiaan. அப்புறம் மக்கா இவன் தான் போயிட்டானே இவன் அப்பனை ஈஸியாக தொட்டலாங்கிற எண்ணமெல்லாம் இருந்துச்சு இந்த நிமிஷத்தோட விட்டுரு அதையும் உன் நல்லதுக்கு தான் சொல்லுது கட் அண்ட் ரைட்டாக சொல்லுது. Para musuh yang mengetahui bahwa Pari akan berhenti sebagai mafia karena ada wanita yang membuat hatinya luluh hingga mengubah segalanya, mereka pun lantas penasaran siapa wanita itu, dan tanpa ada rasa takut atau curiga sedikit pun, Pari memberitahukan musuhnya bahwa wanita yang dicintainya tiada lain dan tiada bukan adalah Rukmini, wanita cantik yang ia temui saat kremasi mendiang sang ibu. 14 வருஷமா நாங்க ரெண்டு பேருமே எங்களுக்காக காத்துட்டு இருந்தோம்னு நினைக்கிறேன். அன்னைக்கு பார்த்ததும் Acara pernikahan yang diadakan begitu meriah hingga membuat semua tamu yang hadir di sana melupakan dunia dengan menari gembira bersama. Namun di tengah kebahagiaan yang sedang berlangsung, Pari dipanggil sang ayah agar menemuinya di atap gedung yang di sana Pari dimarahi sang ayah karena telah ketahuan mengganti barang yang waktu itu dikirim buat pemberontak di Afrika. Si ayah yang kesal terus memaksanya sambil mengeluarkan kata yang tidak sepantasnya keluar dari mulut seorang ayah. Hal itu ia lakukan demi bisa membuat Pari buka mulut. Akan tetapi Pari yang saat ini sudah insaf dan mencoba merubah diri menjadi lebih baik, sama sekali tidak memberitahu ayahnya letak senjata yang akan membuat dunia hancur. உன்னை உன் முதலாளியை தங்க மீன் குழம்பு வச்சு ஆயுசுக்கும் களி திங்க வைக்க முடியும். அதுல ஒரு ஆள் தாண்டே நீ ஆனால போயில. Tilagan yang benar-benar kesal memanggil kembali Pari yang saat ini tengah menikmati pesta pernikahannya. Pari yang juga sudah kesal pun dengan cepat menemui ayahnya dan mengungkapkan rasa kekecewaannya karena kembali menyebut Pari sebagai anak yatim. Ia yang tak terima pun langsung melampiaskan amarahnya dengan menghajar bawahan ayahnya tersebut. Tilagan yang merasa jika bawahannya mampu menghadapi serangan yang diberikan oleh Pari, ia pun segera pergi ke lantai atas bermaksud menghabisi Rukmini, wanita yang merubah Pari menjadi seseorang yang tak mau lagi ikut campur di dunia haram, yang ketika Tilagan akan melancarkan serangannya, tiba-tiba Pari datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan wanitanya dari amukan sang ayah, di mana perbuatan Tilagan yang kali ini benar-benar sudah di luar batas pun, tanpa berpikir 1000 kali lipat, Pari langsung membuntungkan tangan ayahnya. Kekacauan sekaligus perbuatan yang dilakukan Pari membuat keluarga mempelai wanita begitu sangat kecewa dengan apa yang terjadi di hari spesial ini. Pari yang benar-benar menyesal terus-menerus memohon ampun kepada Rukmini untuk bisa memaafkannya. Bahkan Pari kembali berjanji setelah ia keluar dari penjara akan merubah sifatnya untuk selamanya.
Akibat perbuatan yang Pari lakukan, membuatnya harus mendekam di penjara, di mana Pari yang benar-benar mencintai Rukmini mulai merubah dirinya menjadi pria yang bisa mengontrol emosi, terbukti ketika dirinya menjadi bahan bulian tahanan lainnya yang bahkan berani melakukan kekerasan. Namun meskipun begitu, Pari sama sekali tidak membalas mereka semua. Setelah beberapa hari di penjara, Pari dijenguk oleh bawahannya sendiri yang memberitahu bahwa Rukmini dan keluarganya telah pindah ke luar negeri. Mendengar hal tersebut, Pari sangat dibuat sedih tatkala wanita yang seharusnya ia bahagiakan kini malah sengsara hingga akhirnya memutuskan pindah ke luar negeri demi mengobati hatinya yang terluka. Hal tersebut tentu saja membuat rasa penyesalan tumbuh yang kemudian terus-menerus melukai dirinya sendiri karena merasa bahwa dirinya gagal membuat orang yang tersayang bahagia. Bukan hanya menderita karena ditinggal jauh oleh wanita tercintanya, Pari juga harus merasakan kesakitan yang mendalam ketika dirinya terus-menerus disiksa oleh polisi yang ikut campur dengan bisnis ilegalnya. Dan karena perlakuan mereka kali ini di luar batas, dengan terpaksa Pari mengingkari janjinya. பெரிய கிளியோபட்ரா இந்தா Sang penguasa akhirnya kembali lagi yang membuat seluruh tahanan menjadi sangat ketakutan. Bahkan orang yang sebelumnya sok petentang petenteng pun kini berubah sangat ciut, tak mampu melawannya sedikit pun. Pari yang saat ini masih memanfaatkan situasi sebelum dirinya benar-benar berubah, meminta kepada seluruh bawahannya untuk mencari keberadaan Rukmini meski harus melewati hutan, gunung, sawah, lautan, demi bisa menemukan orang terkasihnya. Tilagan yang saat ini terbaring lemas tak berdaya di rumah sakit, tiba-tiba dihampiri bosnya sendiri yang tiada lain adalah seorang menteri dari salah satu partai pemerintahan India bernama Dharmendra. Kehadiran Dharmendra ke sana hanya ingin meminta kembali senjata yang telah Pari sembunyikan, karena jika tidak, bukan hanya dirinya dan Tilagan yang akan tewas, melainkan 50 orang yang menjadi bawahannya saat ini akan ikut dihabisi. ஆனா தங்கம் இந்த ஒண்ணு போனாலும் உன்னையும் என்னையும் சேர்த்து 2 பெருந்தலைவர்கள் 50 பேரோட தலை உருணும். पूरा देश का राजनीति हिल जाएगा साला. Tak ingin hari itu terjadi, Tilagan meyakinkan Dharmendra jika dirinya mampu membuat Pari buka mulut, ia berencana untuk menjadikan wanita tercintanya yaitu Rukmini sebagai umpan yang akan membuat Pari tidak berdaya sekaligus tak mempunyai pilihan lain selain harus membuka mulut. ருக்மணியை சீக்கிரமா பிடிச்சிடலாம். அவதான் நம்ம ட்ரம்ப் கார்டு. Hari demi hari telah Tilagan lalui untuk bisa menemui Rukmini, tapi apalah daya, ia yang sudah mati-matian mencari keberadaan Rukmini tetap saja tidak menemukannya, hingga pada akhirnya ia yang sudah kesal pun dengan anehnya mendatangi pendeta yang memimpin kremasi mendiang Anjali. நம்ம தாண்டா அவனை மன்னிச்சு பத்திரமா 5 tahun kemudian, setelah perjuangan yang cukup panjang, akhirnya Pari mendapat kabar mengenai tempat tinggal wanita tercintanya, yaitu ada di Pulau Hitam dekat kota Andaman dan bekerja sebagai dokter hewan. Mendengar hal tersebut, Pari yang awalnya tidak nafsu makan pun seketika berubah melahap semua makanan yang ada di sana. Kemudian, ia pun menghampiri salah satu polisi untuk mengatakan bahwa dirinya siap melawan semua geng asing demi bisa keluar secepat mungkin. Si polisi yang baru bangun dari tidurnya pun langsung menyetujui permintaan Pari. ரொம்ப அவசரமா எனக்கு சுதந்திரம் தேவைப்படுது. நன்றிப்பா, நன்றி. Hari yang dinanti oleh Pari akhirnya tiba, di mana pelariannya dibantu langsung oleh polisi sehingga tanpa membutuhkan waktu lama, akhirnya Pari yang sebelumnya sudah janjian dengan bawahannya bertemu dengan geng asing tersebut. Boys, 10 lakhs invest பண்ணி இவனை வாங்கியிருக்கோம். சின்ன சேதாரம் கூட இல்லாம பாஸ்ட ஒப்படைக்கணும். No guns. மறையாதே இந்த மோதும் கண்ணாடி பிஞ்சு அல்லாடுதே. Rencana pertama untuk bisa keluar dari penjara akhirnya berhasil. Kemudian Pari menyuruh bawahannya untuk menculik seorang dokter yang waktu itu pernah berkunjung ke dalam sel. Entah apa maksud dan tujuannya, tapi yang pasti para bawahan tersebut harus bisa menculik dokter tersebut. தெரியாதாண்டா குத்திரு Dengan begitu sangat mudah, akhirnya para bawahan Pari berhasil menculik dokter tersebut yang bernama Chaplin dengan cara membiusnya. Dan ketika dokter itu sadar dari pingsannya, tanpa basa-basi sedikit pun,
Pari langsung memberitahu maksud dan tujuannya, yaitu ingin mendirikan rumah sakit tawa di Pulau Hitam. Namun kali ini, Pari akan berpura-pura menjadi dokter, sedangkan Capin sendiri akan menjadi asisten Pari. Rencana mulia tersebut tentu saja membuat dokter itu bangga, sehingga rada terpaksa ia langsung menyetujuinya. Namun sebelum itu, dokter meminta kepada Pari untuk mengizinkannya pulang terlebih dahulu menemui istri tercintanya. நம்ம மக்கானுக்கு பத்திரமா பார்த்து பண்ணுவா. Why me? Specifically? Tak ada pilihan lain, mau maju hese, mundur pun unak hese. Dengan sedikit terpaksa Chaplin ikut dengan rencana yang Pari buat. Hingga setibanya mereka di daratan Pulau Hitam, langsung melengkapi surat izin dan lain sebagainya. Hingga pada akhirnya mereka pun bisa menetap di pulau tersebut bersamaan dengan rencana yang sudah dibuat. Welcome to Karundivu, the Black Island. Dengan persiapan yang benar-benar matang, Pari mulai membuka rumah sakit tawa khusus untuk orang yang sulit untuk tertawa, dan baru hari pertama dibuka, hampir seluruh penduduk di sana datang. Hal mengejutkan terjadi secara mendadak tatkala Rukmini datang menghadiri acara tersebut, hingga membuat Pari seketika terdiam, seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tak ingin perjuangannya bertahun-tahun sia-sia, Pari berusaha keras untuk mengambil hati Rukmini dengan cara berpura-pura mengobati kelinci yang terluka, sekaligus memperlihatkan sertifikat palsu mengenai dirinya yang telah berhasil mengobati penyakitnya yang sangat sulit untuk tertawa. Namun sayangnya, Rukmini yang cerdas tidak dapat tertipu oleh taktik Pari dan memintanya untuk tidak berbohong lagi. என்ன நிறைய அளவிச்சிட்ட பாரு இந்த ஊர்க்காரங்களாச்சு சிரிக்கவே. Pari yang saat ini sedang putus asa karena penyamarannya terbongkar oleh Rukmini, kini kembali mendapat semangat tatkala Pak Chaplin mempunyai ide yang mampu membuat seluruh penduduk di pulau tertawa bahkan terbahak-bahak. Dan di keesokan harinya, Pari CS mulai menunjukkan aksinya, di mana pertunjukan itu benar-benar ampuh hingga membuat semua orang tertawa lepas, meski penduduk asli di sana masih belum bisa tertawa. Acara tersebut berjalan dengan lancar, dan ketika semuanya telah berakhir, salah satu gangster yang dipimpin oleh pria pitak bernama Freddy meminta dengan cara tidak sopan kepada Pari untuk melakukan pertunjukan di vilanya, bermaksud menghibur tamu bule. Bukan hanya melakukannya secara tidak sopan, Freddy juga menampar bawahan Pari tanpa sebab, yang meskipun begitu, Pari tetap diam tidak melakukan perlawanan apapun. வர்றேன் ஜூனியர் லார்ட் சார். Malam harinya, Pari CS benar-benar datang ke Villa Freddy. Di sana Dr. Chapin melakukan pertunjukan yang membuat semua orang bergembira. Dan ketika acaranya sudah selesai, Pari CS mengobrol bersama dengan Freddy yang saat ini sedang didampingi oleh para ladies. Melihat hal tersebut, Chapin benar-benar terkejut dengan apa yang diperbuat oleh Freddy dengan didampingi banyak wanita di sampingnya. Namun meskipun begitu, ternyata Freddy belum puas karena saat ini dirinya menginginkan Rukmini untuk dijadikan bahan mainan berikutnya. Pari yang langsung mendengar omongan Freddy tentu saja marah besar, akan tetapi amarahnya ia tahan karena masih berada di acara. Yang sesampainya di rumah, Pari benar-benar murka hingga mampu menjebol dinding dengan menggunakan tangan bajanya. Pagi harinya, seluruh penduduk Pulau Hitam datang ke kuil untuk melihat rusa yang terluka parah karena menjadi korban kerusakan pemburu. Semua usaha dan perjuangan Rukmini menyelamatkan rusa sia-sia saja karena saat ini rusa tersebut sudah maut akibat peluru yang begitu besar melukainya. Kemudian ia meminta keadilan kepada polisi untuk menghukum Freddy CS karena merekalah yang telah melakukan pemburuan ini. Namun apalah daya, polisi yang ternyata takut dengan Freddy memilih untuk diam dan tak melakukan apapun. இப்போ யாச்சு ஆக்ஷன் எடுப்பீங்களா இந்த மிருகங்க மேல? இதுகள்தான் ஏதோ பண்ணிட்டு தெய்வ குத்தம் அது இதுன்னு சொல்லுதுங்க நினைக்கிறேன். Melihat hal tersebut, Freddy yang mempunyai kuasa di pulau itu dengan sangat berani merayu, bahkan hampir melecehkan Rukmini tepat di depan mata Pari, lelaki yang begitu menyayangi wanita tercintanya. Hal tersebut tentu membuat emosi Pari tak terbendung, sehingga dengan jebolnya kuil tersebut, seketika seluruh penduduk asli di pulau itu langsung berdoa meminta ampunan karena hewan ciptaan dewa maut di tangan manusia, yang karena Pari dan Chapin baru pertama kali melihat hal seperti itu, seketika membuat bulu kuduknya merinding. My friend, మధ్యాహ్నం లాడ్జికి వాంగ మాన్గరి బిర్యానీ ఓకే
Pari yang saat ini masih diliputi dengan rasa amarah yang besar, tanpa pikir panjang, ia langsung menemui Freddy kepilanya. Salah satu polisi yang bertugas di Pulau Hitam memberitahu Rukmini bahwa Pari berhasil membuat Freddy CS sadar, bahkan Freddy CS berjanji tidak akan membuat onar sekaligus tak akan melakukan pemburuan lagi. Bukan hanya itu, rusa yang sebelumnya berhasil ditangkap kini telah dikembalikan ke asalnya. Malah safe தான் மேடம். அதான் உங்ககிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு போலான்னு. Thank you. ஓகே மேடம். Dengan memakai kemeja kuning motif bunga dengan celana skena ditambah kacamata hitam, dengan rasa percaya dirinya, Pari mendatangi Rukmini untuk mengajaknya keliling sambil mengenal lebih jauh tentang perubahan sifat Pari, di mana Rukmini yang selama ini masih belum move on dari Pari pun seketika langsung menyetujuinya. Sebelum mengajaknya jalan-jalan, Pari membawa Rukmini ke hadapan Freddy CS, yang di sana Rukmini melihat Freddy CS memohon ampunan sekaligus berjanji bahwa mereka tidak akan melakukan kejahatan lagi. Mereka juga akan lebih menghormati dan menghargai semua hal yang ada di muka bumi ini. எங்களை மன்னிச்சிடுங்க டாக்டர் அண்ணி. Ayo, it's okay. Yendringa. எங்களை மன்னிச்சிடுங்க டாக்டர் அண்ணி. Masih berada di Pulau Hitam, seorang kepala keluarga bernama Mirasu, seseorang yang berkuasa di pulau tersebut, sering mengadakan sebuah pertarungan sadis yang dinamai kultus, di mana pertarungan tersebut antara tim merah sang kriminal dengan tim hitam penduduk pulau yang dijadikan budak, dan jika salah satu dari tim itu kalah, maka mereka harus merelakan petarung terlemah untuk dijadikan santapan buaya. Mari saya perkenalkan pada anak sematawayang sang penguasa mafia dengan ciri rambut gondrong, tubuh kecil, bernama Zapil. Saat ini dirinya sedang menyaksikan pertarungan yang ia adakan setiap musimnya, dan di tengah pertarungan itu berlangsung, tiba-tiba dihampiri pimpinan geng asing yang menyebutkan bahwa Pari selama ini berada di Pulau Hitam dengan menyamar menjadi dokter tawa, di mana hal tersebut membuat Japio tertawa terbahak-bahak karena seorang mafia rela menjadi dokter tawa hanya karena ingin dipandang baik oleh sang pujaan hati. கருப்பாடு சிரிப்பு டாக்டர். Setelah pertarungan berakhir, Japil segera turun ke lapangan untuk memilih orang terlemah dari tim yang kalah. Namun sebelum orang tersebut dijadikan santapan buaya, Japil menyiksanya terlebih dahulu untuk memuaskan keinginannya. Setelah acara pertarungan selesai, semua pegawai membersihkan lapangan pertarungan sekaligus mempersiapkan kembali alat tempur yang nantinya akan digunakan lagi. Tak lama setelah itu, Japil mendapat kabar bahwa tadi malam ada seorang bayi berjenis kelamin laki-laki lahir yang kemudian ia membawanya ke hadapan sang ayah karena memang jika bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki maka terpaksa harus dihabisi, entah apa maksud dan tujuannya. Namun beruntung bayi tersebut lahir di bulan yang penuh berkah membuatnya terbebas dari ambang kematian. Adi, வளர்பிறங்க ஐயா. Seorang ibu yang 9 bulan mengandung dengan banyak sekali rintangan di hidupnya merasa sangat terharu jika anak laki-lakinya akan berumur panjang. Kemudian ia memohon kepada Japil untuk memperlihatkan bayi tersebut kepada ayahnya. Namun tanpa ia ketahui bahwasannya saat ini ayah bayi itu telah maut karena menjadi orang terlemah di pertarungan. Congratulations. Dengan sangat kejam, Japio terus-menerus memanah ayah bayi meski saat ini sudah maut. Seorang bapak dengan ciri bewok tebal bernama Pasupati memohon untuk tidak menyiksanya lagi. Ia juga memperingati Japil bahwa suatu hari nanti akan ada orang yang berani menghentikan pertarungan kejam ini. அவனை சவுட்டி அளிக்க இந்த பூமிக்கு ஒருத்தர் வருவான். எக்ஸ்டாட்டிக் பசுபதி. அந்த ரத்தம் அந்த சண்டை. Mendengar ocehan Pasupati, tak terduga Japil malah terus nyerocos tanpa henti, yang intinya dirinya tak akan takut dengan siapapun, bahkan sangat menanti kehadiran orang yang disebutkan oleh Pasupati. இங்க எல்லாருமே
ஒரு உண்மையான போர் வரணும்னு தான் காத்திருக்கோம். Tilagan sendiri saat ini sangat dibuat puas dengan rel tangan besi barunya yang kemudian langsung ia gunakan untuk menghajar bawahannya yang gagal menemukan keberadaan Rukmini, dan dengan sadisnya pula Tilagan terus memukulinya hingga maut. Setelah berhasil merebut kembali hati Rukmini, hubungan antara keduanya bagaikan Romeo dan Juliet yang kesana kemari berdua tanpa memikirkan beban hidup sedikit pun. Dan tanpa disadari, akhirnya Pari bisa tersenyum dan tertawa lepas setelah sekian lama menunggu hal itu terjadi. Dengan ekspresi wajah baru yang dimiliki Pari, membuat Dr. CS sangat dibuat bahagia karena perjuangan selama ini tidak sia-sia, yang kemudian mereka pun berkunjung ke salah satu warga yang diduga mengalami depresi berat, tapi di saat Pak Capin mencoba untuk menghiburnya, ia malah dicekik hingga membuatnya ketakutan. Entah itu keberuntungan ataupun ada ikatan batin yang tak mereka ketahui, karena pada saat Pari bertindak dan mencoba menenangkan ibu tersebut, dengan sangat luar biasa, si ibu bisa tenang dan langsung dibawa ke acara terapi tawa. வாங்க லட்சுமி வெளியே வந்துட்டா. அந்த டாக்டருக்கு உண்மையிலேயே ஏதோ சக்தி இருக்கு. Pari yang kini benar-benar berubah drastis tak lagi membutuhkan kehadiran Capin untuk membantunya dalam menghangatkan suasana pertunjukan. Bahkan hanya dengan senyumannya saja, ia mampu membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Di tengah pertunjukan yang begitu membahagiakan, Japil tiba-tiba muncul dengan keronconya yang membuat semua orang yang hadir sangat dibuat ketakutan. Kehadirannya ke sana bukan hanya menakut-nakuti warga, ia juga membuat rencana agar kedekatan Pari dan Rukmini hancur tatkala Japil memaksa Pari untuk berkata jujur tentang rencana sekaligus perbuatannya selama ini, di mana kejujuran yang Pari buat tentu saja membuat Rukmini benar-benar kecewa. Ingin kembali jauh dengan Rukmini, Pari terus-menerus meminta maaf kepadanya. Akan tetapi, ketika dirinya berusaha mengejar kekasihnya, salah satu anak buah Japil tiba-tiba menghalanginya dan... Perbuatan yang dilakukan Pari benar-benar membuat Rukmini sangat kecewa. Ia juga meminta untuk tidak menghubunginya lagi. Bahkan hal yang paling menyedihkan adalah Rukmini memutuskan untuk mengakhiri hubungannya. Keputusan yang diambil Rukmini tentu saja sangat membuat Pari sakit hati, sehingga demi menghilangkan rasa sakit tersebut, Pari kembali ke jalan yang salah, yaitu bergabung dengan kelompok Japil untuk menjadi anggota petarung kultus. நீ கொடுத்த காசுக்கு நாங்கள் வந்து சண்டை போடணும் அவ்வளோதானே மோனே கடலை சீக்கிரமெல்லாம் சேர்த்தா. Pari yang ternyata masuk dengan tim merah secara berani menunjukkan diri untuk melawan tim hitam seorang diri, yang hal tersebut membuat Japil sedikit ragu karena takut jika Pari akan kalah. Akan tetapi Pari yang kekeh memaksa diri untuk melawan musuh seorang diri. Kemudian setelah pertarungan selesai, Pari sangat dibuat terkejut ketika kekalahan akan berakhir dengan kematian, yang hal tersebut membuatnya terus kepikiran hingga tak bisa tidur. Yang tak lama setelah itu, ia kembali dipanggil untuk menemui Japil di kediamannya. King Michael wants to see you. Setibanya di sana, ia diberitahu bahwa Tilagan sang ayah angkat akan datang bermaksud menemui Pari untuk mencari tahu di mana keberadaan senjata yang waktu itu disembunyikan olehnya. Si ayah juga berani menjadikan Rukmini sebagai umpan supaya Pari bisa buka mulut. Tapi karena Pari tak takut sedikit pun, ia meminta kepada Japil untuk mengusir ayahnya dan akan memberitahu lokasi senjata yang selama ini menjadi incaran para mafia. Goldfish எங்க இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்துட்டே இருக்கலாம். ஒரு ட்ரிங்கை போட்டு போடே.
Kemudian Pari bersama rekannya merencanakan untuk membuat lelucon ketika nanti bertemu dengan Tilagan, dan benar saja, rencana tersebut benar-benar Pari lakukan yang membuat si ayah merasa jijik. Cilagan yang melihat Pari tak kunjung bangun seketika membuatnya panik, akan tetapi kepanikan tersebut berubah menjadi jijik ketika Pari membohonginya, yang kemudian Tilagan memaksa Pari untuk segera memberitahukan keberadaan senjata tersebut, karena jika tidak, Tilagan tak segan-segan untuk menghabisinya. தங்கமேன் எங்க இருக்கு நான் சொல்லுதேன். ஆனா சொன்னதும் என்னையும் ருக்மணியும் உயிரோட விட்டுருவீங்கிறதுக்கு என்ன உத்தரவாதம்? இத்தனை வருஷமா நான் சொல்லாம இருக்கேன், அப்ப உயிரோட இருக்கேன். உன்னை நம்ப மாட்டேன். Tak lama setelah itu, Tilagan mendapat panggilan telepon dari istri mudanya yang memberitahukan bahwa anak pertama mereka telah diculik oleh Pari. Mengetahui informasi tersebut, Tilagan benar-benar marah dan langsung mencekik anak angkatnya itu. Akan tetapi setelah mendapat ancaman jika anak pertamanya akan dihabisi, Tilagan langsung pergi dari hadapan Pari saat itu juga. Di sisi lain, saat Japil dimarahi ayahnya karena berteman baik dengan Pari, hal tersebut tentu saja tak membuatnya suka karena level di antara mereka begitu jauh. Namun, pertemanan tersebut tak begitu tulus karena Japil berencana menjual kutusnya ke London dengan Pari yang akan memberikan seluruh senjatanya yang selama ini telah disembunyikan. லண்டன்ல ஒரு கல்ட்டுக்கு அவன் ஆல்ரெடி வித்தாச்சு. பாராட்டிய காரணத்தால் அந்த கோல்ட்ஃபிஷ் எங்க இருக்குன்னு அவன் என்கிட்ட சொல்லிட்டான். Sementara itu, sekarang Pari yang tidak memiliki keluarga dan cintanya yang selalu rungkad membuat dirinya stres hingga akhirnya mabuk demi bisa menghibur dirinya sementara waktu, di mana dengan mabuknya Pari langsung dimanfaatkan penduduk Pulau Hitam untuk menghabisinya. இந்த சீசன்ல 3 நாள் சண்டை போட்டு முடிச்ச உடனே கொண்டு போய் கருந்தீவுல விட்டுருவேன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கான். மோரான். Pari yang tak ingin mati sia-sia karena dirinya tidak bisa melawan akibat saat ini sedang oleng habis minum-minuman, dengan sangat terpaksa terjun bebas ke tengah lautan. Namun ajibnya, Pari yang dibarengi dengan bayangan ibu muda yang tadi kenalnya seketika langsung sadar, yang kemudian segera naik ke permukaan. இதான் பாரி, இதான் உந்தம்மா. Dengan kesadaran Pari yang sudah penuh, dirinya berniat untuk melawan kembali para penduduk pulau yang menyerangnya tadi. Namun anehnya, penduduk tersebut malah tunduk setelah melihat tanda lahir di perutnya. Sejenak kita akan dibawa mundur pada 37 tahun yang lalu, tepatnya sebelum Pari lahir. Saat itu penduduk di sana hidup aman damai sejahtera. Hingga pada akhirnya hal yang tak diduga pun terjadi ketika para penduduk mempercayai Raja Mirasu untuk mempersembahkan Trisula kepada dewa. Namun sang pendeta tiba-tiba kerasukan dan menyebutkan bahwa Mirasu tidak suci. Bahkan banyak sekali darah pembunuhan di tangannya. Bukan hanya itu, pendeta juga menyebutkan bahwa suatu hari nanti akan ada anak laki-laki lahir dengan tanda Trisula di perutnya yang berani membebaskan seluruh manusia dari ketidakadilan dan penderitaan. இந்த மண்ணில ஒருத்தியோட வயித்துல சூலாய தழும்போட ஒருத்தன் பிறப்பான். அவன் வளர்ந்து வந்து வம்சத்தை அழிச்சு இந்த சூலாச்சனை கொடுப்பான். Sejak kejadian itu, Mirasu yang tak ingin kekuasaannya hilang pun selalu menghabisi setiap anak laki-laki yang lahir. Bahkan kekejaman yang selama ini dia perbuat, ia turunkan kepada anak laki-lakinya, yaitu Japil. மிராஸ் அவர் பையன் மைக்கேல் மிராஸையும் அதே அதிகாரத்து முறையோட வளர்த்தார். Selang 2 tahun dari kejadian itu, lahirlah seorang anak kembar beda kelamin dari keluarga Pasupati, di mana Pasupati yang tak ingin apabila anak laki-lakinya yang tiada lain adalah Pari meninggal dengan tragis dan dengan terpaksa meminta kepada pendeta bisu untuk membawa putranya ke tempat yang jauh dari Pulau Hitam. Itulah sedikit alasan kenapa anak bayi laki-laki dihabisi dengan sangat kejam, termasuk asal mulanya kenapa warga sangat takut kepada Mirasu, di mana setelah mendengar semua cerita itu, Pari dibuat menangis sejadi-jadinya karena akhirnya bisa merasakan sosok ayah di kehidupan tanpa harus berbuat apapun. Akan tetapi, ada suatu hal yang ia sesali, yaitu pernah berbuat kejam saat pertandingan kultus kemarin. Demi menebus rasa bersalahnya,
Pari mengajak semua penduduk untuk menyiapkan semua peralatan yang akan nanti digunakan ketika pertarungan dimulai. Semua orang di sana bergotong royong satu sama lain demi bisa mempercepat proses pembuatan alat, dimulai dari panahan seadanya, tombak, dan lain-lain. Hal itu mereka lakukan agar bisa mengalahkan sang jawara penguasa Pulau Hitam. சிறப்பான தரமான சம்பவம் நீ பாப்பீங்கடா. Singkat cerita, hari pertarungan kultus pun tiba. Pari yang awalnya bergabung dengan tim merah kini beralih pindah kepada tim hitam. Hal itu ia lakukan karena termasuk sebagian dari rencana awalnya, yaitu ingin menghancurkan penguasa pulau, dan dengan keberanian tingkat dewa sekaligus kemampuannya dalam bela diri pun, ia kembali mengajukan untuk melawan tim merah seorang diri. இன்னைக்கு நான் ஒத்தாளா. Exciting! Dengan beberapa jurus pamungkasnya yang ia kuasai, Pari bisa dengan sangat mudah mengalahkan belasan bahkan puluhan musuh hanya dengan seorang diri. Dan ketika semua musuh telah dilumpuhkan, seperti biasa, Pari harus mencari satu orang terlemah untuk dijadikan santapan buaya. இது ரொம்ப வருத்தப்பட்டிய நட்பு. 2 வீக்கஸ்ட கொல்லவா? Of course, my demon. Di sana, Pari tak tanggung-tanggung menunjuk 2 orang terlemah yang tiada lain adalah Raja Mirasu sendiri dan juga putranya yakni Japil. Hal tersebut tentu saja membuat Mirasu dan juga Japil sangat terkejut karena secara tiba-tiba Pari berubah pikiran. Bukan hanya itu, Mirasu lebih dibuat terkejut ketika dirinya mengetahui bahwa Pari adalah putra utusan dewa yang datang untuk menghancurkannya dan mengakhiri semua ketidakadilan di muka bumi. உடம்புல இருக்கிற தழும்பு சூளாயுதம்னு. Japil yang tak ingin membiarkan Pari mengambil semua yang menjadi miliknya saat ini pun segera melancarkan beberapa serangan dibantu dengan bawahan Japil sendiri yang ikut menyerangnya sehingga Shoot the heck out of them! Ketika kebaikan dibalas dengan kebaikan, begitu pula sebaliknya, kejahatan akan dibalas dengan kejahatan. Karena setelah baku hantam yang cukup panjang, akhirnya Pari CS mampu melumpuhkan seluruh bawahan Japil hingga tak menyisakan satupun. Yang kemudian Pari menggantungkan Japil seperti hanya yang sering Japil lakukan dulu kepada kontestan pertarungan. Setelah berhasil mengalahkan Japil, Pari CS kemudian lanjut mendatangi Mirasu ke kediamannya. Namun pekerjaan Pari saat ini sedikit lebih mudah. Tatkala dengan gampangnya, Mirasu lebih memilih untuk bundir saja. அடிமையின் கைகள் அரசனை கொல்லுமா? Pari yang ditakdirkan oleh dewa untuk menjadi penyelamat, ia pun berhasil mengembalikan kehidupan penduduk Pulau Hitam, di mana para warga yang sebelumnya berpisah dengan keluarganya kini bisa berkumpul kembali. Hal yang sama juga ia rasakan tatkala saat dirinya mempunyai keluarga kandung lengkap ditambah dengan Rukmini yang dengan lapang dada menerima kembali pria tercintanya. Di sisi lain, Juragan yang saat ini kembali ke Pulau Hitam tiba-tiba berkunjung ke kediaman Japil dan melihat secara langsung bahwa Japil sedang dirangket menggantung di ketinggian. Hal itu membuat Juragan berpikir jika yang saat ini Japil lakukan hanya demi mengkhianatinya, sehingga ia pun berniat untuk menghabisinya saat itu juga. Akan tetapi ketika Japil mengatakan bahwa dirinya tahu di mana letak keberadaan senjata yang selama ini ia cari, membuat Juragan berubah pikiran dan போதையில உளறிட்டான். நண்பன் நினைச்சு நேத்து வந்த செவிட்டு முதி உங்க சுல்தான் பாரு. Sementara di kuil sendiri, Pari dipercayai untuk memberikan Trisula secara langsung kepada dewa yang membuat emosional, jiwa, dan yang lain sebagainya sekarang lebih mudah dikontrol. Yang kemudian ia langsung berjanji kepada Rukmini bahwa mulai sekarang dirinya benar-benar akan berubah meski hal besar akan menimpanya sekalipun. இத்தனை வருஷமா நீ கேட்டுன்னு விட்டு போகாத இந்த அடிதடி கோபம் எல்லாமே டப்புன்னு என்ன விட்டு போயிடுச்சு. Tak lama setelah itu, datanglah Juragan dan Japil membawa puluhan pasukan bermaksud untuk menghabisi seluruh warga Pulau Hitam. Namun, suatu hal mengejutkan terjadi ketika Japil berniat memulai aksinya. Tolong,
Dan ya, sesuatu mengejutkan yang tak pernah dibayangkan sebelumnya tiba-tiba terjadi tatkala senjata yang selama ini dicari ternyata Pari simpan di kuil. Entah bagaimana sebelumnya Pari melakukan itu, namun yang pasti senjata tersebut mampu mengubah sifat penduduk di sana menjadi riang gembira setelah melihat Yapil dan kroconya tunduk. Yang hal tersebutlah menjadi sumber kebahagiaan yang tak pernah ditemui Pari sepanjang hidupnya. Sejak kejadian di kuil itulah, Kilagan sedikit lebih tenang. Hal itu terlihat ketika dirinya datang ke pernikahan yang diselenggarakan kedua kalinya oleh Pari dan Rukmini menjadi sesuatu yang lebih indah dengan kehidupan barunya, yaitu menjadi pasangan suami istri yang sebelumnya selalu ada rintangan. Apakah kalian sadari kemana pimpinan geng asing menghilang? Mungkin itu spoiler untuk season 2-nya, jadi tunggu saja di channel AQ7 India selanjutnya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, seberat apapun rintangan hidupmu, jangan pernah menyerah sedikit pun. Turunkan rasa egoismu dan jangan pernah melakukan kesalahan yang sama, karena kesalahan yang kamu buat hari ini bisa jadi menjadi sumber petaka bagi diri dan orang lain. Mulailah hidupmu dengan suasana positif, fokus pada tujuan yang baik, dan jangan pernah melihat ke belakang yang akan membuatmu merasa tidak percaya diri untuk memulai hidup yang baru. Karena nikmatilah masa sekarang, karena hidupmu bukanlah berada di masa lalu dan juga bukan berada di masa depan. Maka dari itu, syukurilah setiap hembusan napas yang sekarang kamu lakukan.